Quran adalah satu yang special. Quran adalah sesuatu yang personalized. Allah bagi Al-Quran ini khusus kepada hamba-hamba dia yang dia kehendaki. Dia bagi Al-Quran itu khusus kepada mereka yang mencari. Dia bagi khusus kepada mereka yang meletakkan dirinya sebagai seorang hamba. Allahu, 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 Allahu. Kita beristighfar kepada Allah dalam lihat dan pandang dalam lubuk hati kita bagaimanakah hubungan kita dengan Allah melalui Al-Quran itu dulu. Jadi jangan kita fikir jauh, jangan kita tengok orang lain dalam kita nak menegur orang lain, dalam kita nak menegur anak-anak kita, isteri kita, suami kita, mungkin siapa saja yang kita nampak di depan mata kita. Tetapi malangnya teguran itu tidak pernah kita lihat kembali semula kepada diri sendiri. Dalam Allah menegur banyak cara. Dia berikan kita musibah, dia berikan kita pelbagai perkara-perkara yang juga kainah dalam bentuk anak, isteri. Iaitu semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah kifarah untuk menguji sejauh mana kita dengan Allah. Adakah kita akan kembali semula kepada Allah dalam bentuk ilmu, merujuknya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita baca ayat itu setiap kali kita mengalami musibah, tetapi adakah kita benar-benar memahami apa yang kita baca? Hatta sekalipun kita tersepak batu pun, ia perlu dibacakan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya daripada Allah, daripada Dia. Dia tu sekarang ni kita nak rujuk di mana? Ilah yang kita nak rujuk itu di mana sekarang ni? Tidak lain melainkan kita rujuk pada kalam Allah. Daripada kalam Allah itulah yang membentuk karakter dan peribadi kita. Kalau kuat fahaman kita pada ayat-ayat Allah, pada bacaan Al-Quran itu yang jelas, yang hak, maka karakter kita akan menjadi seorang yang betul-betul faham tujuan dan juga kenapa kita ni dicipta. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Benda yang Allah cipta kita ini tidak lain dan tidak bukan, Allah kata, hanyalah untuk menjadi pengabdi Allah, baik daripada kalangan jin dan manusia. Bagaimana kehidupan kita dalam tempoh berapa puluh tahun ini, bagaimana hubungan kita dengan Allah dari sudut penghambaan, di mana pengabdian kita, adakah kita mengabdikan diri itu sepenuh hati, khalas, sincere, betul-betul jujur, betul-betul kita buat mendapatkan redha Allah, atau kita duduk di dunia ini dengan kita mengabdikan diri kepada sistem lain, kepada benda-benda yang selain daripada Allah. Kita kena baca, yang kita lihat, yang kita kena faham apa sebenarnya mesej yang kita perlu fahami daripada Al-Quran. Kerana dari Dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Dia lah hendak kita rujuk kembali. Jadi bila kita ada masalah, bila mana kita melakukan sesuatu perbuatan yang kadang-kadang kita tersasar daripada kehendak agama, daripada kehendak Allah, maka kita kena kembali balik merujuk kepada Allah. Nak rujuk Allah di langit itu mungkin kita tak nampak, dia dalam bentuk metafizik yang gaib. Tetapi sekiranya kita rujuk kepada ayat-ayat Allah yang sudah tersedia ada di dalam Quran sebanyak 6,236 ayat, berbentuk kalam-kalam dan juga firman Allah yang Allah turunkan sebagai satu tanda untuk kita baca, untuk kita fahami, untuk kita dalami, untuk kita kaji, untuk kita reflect balik semua ayat-ayat tersebut dalam diri kita. Tak kisahlah kita baca daripada sejarah awal penciptaan Adam, daripada kali pertama dinampakkan siapa itu Adam, sampailah kepada Rasul yang terakhir, iaitu Rasulullah yang diturunkan sebagai penutup kepada Nabi-Nabi. Dan di situ ada 25 nama-nama kisah-kisah tentang peribadi para Nabi dan Rasul yang diulang-ulang di dalam Al-Quran. Tidak lain dan tidak bukan, semua itu adalah satu bentuk kisah-kisah yang ada pelajaran untuk mereka yang membaca dengan penuh ketelitian, walatalattaf, yang memperhalusi setiap makna dan maksud ayat itu adalah untuk jadi peta, rujukan, manual, SOP untuk kita yang hidup pada hari ini. Tapi itulah kita, bila mana Al-Quran itu hari ini dia terduduk dengan cantik sekali di dalam almari kita, di atas rak kita, di atas meja kita, mungkin duduk di atas rehal kita. Al-Quran itu hanya menjadi satu bentuk hiasan di dalam rumah, digantung di dinding-dinding, diletakkan di dalam tempat-tempat tertentu. Ia hanya jadi satu bentuk kata-kata yang kadang-kala diletakkan tanpa kita tahu tujuan dan makna. Tidak faham kenapa kita buat sesuatu perkara itu, melainkan kita jadi orang yang
mengikut-ikut. So Al-Quran sudah tidak diletakkan pada tempatnya. Once Al-Quran tidak diletakkan pada tempatnya, ia adalah satu perbuatan yang zalim. Zalim kerana Al-Quran itu sepatutnya diletakkan pada dada kita, diletakkan pada sudur kita. Dan surah Al-Ankabut ayat 49 cerita siapa? Cerita Allah nak kita jadi orang yang berilmu, tetapi ilmu itu hanya akan diletakkan di dada-dada manusia berbentuk ayat-ayat yang jelas. So itu adalah mesej Allah. Al-Quran dia mesti jadi ayat-ayat yang jelas. Dia jelas duduk di dada kita. Dia tak duduk dekat dalam buku. Dia tidak duduk dekat dinding. Dia tidak diletakkan dalam komputer. Dia tidak diletakkan dalam handphone semata-mata. Dia tidak boleh jadi satu barang yang hanya kita nilaikan dia boleh berpindah milik begitu rupa. Tak. Quran adalah satu yang special. Quran adalah sesuatu yang personalized. Allah bagi Al-Quran ini khusus kepada hamba-hamba dia yang dia kehendaki. Dia bagi Al-Quran itu khusus kepada mereka yang mencari. Dia bagi khusus kepada mereka yang meletakkan dirinya sebagai seorang hamba. Itu ada disebutkan dalam surah pula, surah 42 ayat 52. Daripada 29-49 tadi, kita nak kena tahu Allah kata apa? Sebenarnya bal huwal ayatu bayyin. Ia adalah satu ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. So kita ni adalah manusia yang Allah sudah ciptakan untuk menjadi satu badan, batang tubuh yang Allah dah berikan satu sifat yang sempurna, yang berakal, yang boleh menerima satu amanah yang sangat berat. Sebab apa? Amanah ni Allah dah cuba bagi dekat gunung, Allah cuba bagi dekat bumi, Allah cuba bagi dekat ni, tetapi mereka semua tak mahu. Malaikat pun tolak, dan akhirnya dia diberikan kepada manusia yang sifatnya adalah sombong dan zalim. Kita yang menerima amanah untuk membawa mesej agama ni. So Allah kata dekat situ, hanya orang-orang yang zalim yang akan mengingkari ayat-ayat kami. Memang betul lah apa yang Allah sebut. Jadi kita baca, be personalized. Al-Quran dia akan bercakap. Kadang-kadang bila kita baca Quran itu, kita rasa Al-Quran ni macam cakap dekat aku je ayat ni. Ayat ni macam kena je dengan aku. Siapa pernah rasa macam tu, cuba jawab, cuba komen. Kalau pernah rasa macam tu, itu tanda sedikit sebanyak ruh Al-Quran itu sedang mula masuk ke dalam diri kita. Itu yang dikatakan dalam surah 42 ayat 52. Asy-Syu'ara surah 42 ayat 52, di mana Allah kata, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Allah sebut, dan demikianlah kami wahyukan. Ruh Al-Quran itu menusuk masuk daripada min amrina. Bila mana Al-Quran itu betul-betul kita akan rasa yang kita baca dia adalah satu bentuk perintah. Selama ni kita baca Al-Quran dalam bahasa Arab, mungkin kita syok sendiri. Kita rasa sedapnya suara aku, kita rasa enaknya mak merdu, semua kita rasa, dan kita memuji diri kita bagaimana kita menggayakan Al-Quran itu dengan penuh bahasa syairnya. Kita membaca tanpa kita faham. Kita membaca tanpa kita tahu maksud dan maknanya, dan bagaimana hendak mempraktiskannya dalam bentuk harian. Dan kita gagal di situ. Dan di situlah kita jadi orang yang zalim. Kita jadi orang yang tidak jelas apa matlamat Al-Quran ini diturunkan. Al-Quran itu tidak jelas di dada kita. Dia tidak menjadikan kita orang yang berilmu. Kita mungkin pandai, ada ijazah, kita mungkin bijak, kita mungkin cerdik, kita mungkin memiliki macam-macam perkara di dunia ini untuk kita. Tetapi malangnya, kita belum lagi diangkat sebagai orang yang berilmu. Kita belum lagi menjadi seorang yang berilmu di sisi Allah. Kita mungkin memiliki ilmu di sisi manusia, tetapi di sisi Allah, kita hanya jadi orang yang bersangka-sangka kita berilmu. Pangkat, darjat, harta, apa saja, itu semua tidak pandang Allah. Allah tak pandang sedikit pun kita ini beragama. Allahu, 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 Allah.